والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيها المؤمنون اتقوا الله كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbahagia bagi dikasihi Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa masjid, sahabat fadilah, tuan guru, para alim ulama, seterusnya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedang kita tak sedang kita berada di malam yang ke-18 dalam bulan Rajab. Lebih kurang seminggu sahaja seluruh umat Islam akan menyambut satu hari yang cukup bersejarah, yang mana peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan juga di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai ringkasan daripada peristiwa yang berlaku dalam Al-Isra wal Mi'raj itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan beberapa perkara. Di antara perkara yang Jibril tunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ada seekor lembu ataupun sapi yang keluar daripada satu lubang yang kecil. Maka bila lembu itu keluar daripada lubang yang kecil, Nabi tengok lembu itu duduk rosok nak masuk balik dalam lubang yang kecil, sedangkan badan lembu tak sah-sah. Maka Jibril tanya, ya Rasulullah tanya, ya Jibril, apa makna di sebalik gambar ataupun apa makna di sebalik lembu yang nak masuk dalam lubang yang kecil ni, wahai Jibril? Maka Jibril terus jawab, wahai Muhammad, sesungguhnya itulah perumpamaan orang yang sombong dan takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takabur, yang sombong dengan Allah ini, akhir hayat dia, bila Allah ambil nyawa dia sampai pada orang-orang tahu nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata, Jibril kata, orang mudah Allah tak terima dah tempat dia sebab sombong kepada Allah. Yang pertama. Maka peristiwa yang kedua yang Allah melihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lelaki dan juga perempuan yang mana disediakan di hadapan mereka dua jenis daging. Yang pertama, daging yang telah dimasak elok, dan satu lagi daging yang busuk macam dengan bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dua orang ini, laki dan juga perempuan ini, dia tak makan yang elok akan, tetapi dia makan yang bangkai, yang busuk. Maka Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, yang ini ada apa?
Maka Jibril kata, ya Rasulullah, sesungguhnya inilah orang yang suka berzina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nikah dapat isteri yang halal dah, dia nak buat-buat pun buat semua boleh, tapi dia rasa tak puas juga nak dicari Arab pula, dia mencari, dia berzina pula dengan minang Arab. Dia dapat suami badan sasar dah, macam Sazali Samad, dia kata tak cukup sasar ni, tak cukup power, kita kena mencari untuk Arab Iran pula, mencari di baju free, berzina pula. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan ayat yang pertama surah Al-Isra juzuk 15, awal juzuk 15. Allah kata, Subhanalladzi asra bi'amalihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat manusia pertama sekali kena sembahyang sehari 50 waktu. Maka bila Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada umat Nabi sembahyang sehari 50 waktu, Nabi kata banyak sangat tu 50 waktu, hal 5 waktu pun bintang bukanlah. Tambahlah di musim keduri, kadang-kadang duduk layak tetamu tu dia jamak habis, start pada zuhur sampai maghrib dia jamak habis, dia kata tak apa, Allah tahu kami kadut duduk sebut tetamu orang dia. Ingat Allah tu mamak dia pun. Maka 50 waktu Nabi SAW turun ke bumi, naik balik jumpa Allah, turun naik sebanyak 9 kali Nabi diulang naik turun. Akhirnya Allah kata 5 waktu sahaja. Sembahyang 5 waktu pahala dia sama juga dengan kamu mengerjakan sembahyang 50 waktu sama Allah bagi. Itu di antara sebahagian daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tak jam kan saya punya di Seriau nak pergi Johor dah. Tengok mengatakan nama kali dulu ya. Itu sembahyang besar ini pada tak jam pergi ubah. Maka insya-Allah pukul 9 saya roti dengan satu golong. Ya boleh bang. Akan kita sedia teh tadi satu berita ustaz nak teh tadi itu tak apa kita kenal dia. Maka pada malam ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ajak marilah sama-sama kita merenung ataupun kita memberi perhatian kepada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan kelebihan ataupun keutamaan surah Al-Fatihah. Yang mana hadis yang pertama an Ubadah bin As-Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ubadah bin Samit bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis ini Nabi kata la salata, tidak akan dikira, tidak akan sah sembahyang seseorang itu liman lam yaqra, kalau dia sembahyang tapi tak baca bi Fatihatil Kitab, iaitu pembuka bagi Al-Quran Al-Karim, surah Al-Fatihah. Nabi kata walaupun dia Imam Masjidil Haram Al-Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sulais, kita lebih buka dengan dia. Dia pun masuk saja waktu maghrib, tuk bila pun qomat dah, dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar belakang. Tengok-tengok dia tak baca Fatihah, dia terus baca surah Maryam.
walaupun imam Masjidil Haram. Pergi pula Masjid Nabawi, Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Al-Hudhaifi pula sembahyang subuh. Allahu Akbar, dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau baca Fatihah. Dia takbir tak baca dah Fatihah, Masya Allah, dia masuk turut surah As-Sajdah, dia masuk turut, maka tak sah sembahyang dia pun tak sah, tambah sembahyang makmum tak ikut dia lagi tak sah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua berkenaan keutamaan ataupun kelebihan surah Al-Fatihah. An Ibn Hibban an Abi Ibn Ka'ab qala, daripada Ibn Hibban daripada Abi Ka'ab telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi kata? Wa ma anzalallahu fit Taurat wal Injil mithlatun bil Quran. Tak ada satu surah yang lebih hebat, yang lebih power, yang lebih interesting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah pernah turunkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, tidak hebat seperti mana mithlahum bil Quran, tak hebat pada surah Al-Fatihah. Kita samawi sebelum Quran semua Allah turun wahyukan kepada para rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam semua surah ataupun setiap ayat yang berada dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil, tak ada yang lebih hebat daripada Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Sebab itulah surah Al-Fatihah kita kena jaga betul-betul. Kita baca Fatihah kena siratal ladzina an'amta. Kalau baca an'amta tak sah sembahyang. An'amta. Kadang-kadang kita dengar tu imam baca sembahyang tarawih siratal ladzina an'amta tak sah sembahyang kalau kita tahu kata dia baca betul. Maka Fatihah an'amta ada setengah lagi kita dah an'amta boleh hantar Nabi Muhammad an'amta. Maka surah Al-Fatihah merupakan min arkanis salat, salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama bagi surah Al-Fatihah ada 13 nama. Maka pada malam ini saya sempat tulis 5 yang kandung dasar. Yang pertama ialah Al-Asas, sendi ataupun dasar. Al-Asas. Yang kedua Suratul Nur, surah yang terdapat di dalamnya cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Suratul Syifa, surah yang mana terdapat di dalamnya ayat yang mengandungi penyembuh, penawar bagi segala jenis penyakit, malaikat mati. Yang keempat Suratul Du'a, surah yang mana di dalamnya mengandungi ayat-ayat seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Fatihatul Quran, pembuka ataupun muqaddimah bagi kitab Al-Quranul Karim. Itu 5 nama lain bagi surah Al-Fatihah. Maka bila kita dah kenal dah surah Al-Fatihah, kelebihan surah Al-Fatihah, nama lain bagi surah Al-Fatihah, maka terlebih elok kita tengok sekali lalu tafsir mengenai surah Al-Fatihah. Macam kita nak nikah lah, kena tahu dulu nama apa, pak dia berjodoh nama mana, rumah kat mana, adik-beradik berapa orang. Bukan dia boleh pakai telefon, pakai SMS, jom esok kita pergi dapat agama, pergi isi borang, kita pergi usul kahwin, pergi protes HIV, bisa kita nikah, mana boleh begitu. Maka pandung dengan pandung dulu, nak nikah kena jumpa dulu, kena tengok dulu, takut tak kenal. Maka dalam ajaran Islam pun kalau kita nak nikah kena pergi tengok dulu anak darah dari mana, takut sakit pipi dia duduk lengkap
tak kenal pula. Maka macam tu lah juga surah Al-Fatihah. Bila kita dah kenal nama, kenal kelebihan dia, maka lebih elok kalau kita kenal lebih mendalam surah Al-Fatihah. Maka ayat yang pertama hinggalah ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang pertama Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang pertama Allah mulakan dengan Alhamdulillah sebab Allah nak bagi tahu, Allah nak cerita kepada kita, wahai manusia, wahai orang yang beriman kepada Allah, kalau kamu nak zahirkan rasa terima kasih, rasa thank you kamu, rasa syukuran kamu di atas segala nikmat kepada Allah, lagu ni kamu kena buat. Buat lagu mana? Dapat segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ucap Alhamdulillah, dapat nikmat. Kalau dapat bala ataupun pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat pujian. Maka dalam ayat yang pertama ni Allah nak ajak kita, kalau dapat apa-apa nikmat anugerah keistimewaan yang Allah bagi dekat kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa masya-Allah, Bandung di Mekah dengan Bandung buat haji singgah di Jabal Rahmah dulu, doa dia dah. Bandung duduk Malaysia, duduk teringin lama dah, dekat pindah dah sebelah tu. Contoh naik pindah Jabal Rahmah dengan Bandung. Bandung pun pandai buat doa pelan-pelan. Pasal orang tu kan duduk bawah, tak apa nak dengar sengaja kalau kita doa. Bandung pun duduk di sebelah Jaya 100 kat Bandung ni. Pasal apa? Dia duduk sangka Bandung setia hingga ujung nyawa. Bandung pun naik atas tu, dan Bandung duduk di sebelah. Bandung doa pelan-pelan, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak nikah seorang lagi, ya Allah. Bandung di sebelah, amin, punya lerah dari balik-balik apa pun sungguh nikah. Alhamdulillah, dapat nikah orang ini. Ujung dan pula dapat apa? Bonus kerajaan bagi. Sebagai contoh, kita dapat pekerja dinobatkan sebagai pekerja cemerlang dalam sesebuah institusi swasta punya. Kita dapat bonus 20,000 lepas contoh. Dapat 20,000 duit kat bawah dah, nak ibu tak mana. Dia kata lebih elok kita tukar kereta. Sebelum ni kita ada benda-benda habis nampak orang dengan ada benda-benda ni harga yang lebih muatan dia curi ni lagu tu dia berlagak agak-agak saya dia benda-benda dapat 20,000. Bandung kata nikah kita pergi produk di depan Jasco kita yang kita pergi tengok produk Alza super advance. Bandung agak Bandung biru pergi tengok buka ni telung apa semua, harga Alza lagi Bandung dia buat promosi 2014. Berapa harga dia? Harga produk Alza super advance punya full accessory 64,250 gram. 50 gram pun ada lekat patut tak tahan 50 gram. Bayar muka 10% di antara 5 ke 7,000 potong bulanan 680. Abang saya siap lah kalau tak berpilah produk 600.
80 dia bubuh cushion, semua cushion leather, semua cushion kulit belakang. Steering dia pun lain, steering tak macam kereta besar. Ada kawai apa, volume radio, ada GPS pula, ada rok kasut pula bawah tempat duduk. Masya Allah, 680 dapat mereka baru. Alhamdulillah, saya orang ni abang pasal kemarin dulu pergi tanya. Kemarin dulu pergi tanya. Kalau tak tanya orang tahu tak pergi abang cari makui orang katakan. Maka ustaz pun nak pakai juga kata yang tanya-tanya. Sebab kadang-kadang orang telefon ustaz tu main drama Azhar di Padang Serai. Allah, internet daripada berdua jelaskan. Ada berdua baru nak balik dia boleh dari kita seraya dia nak baca doa dan boleh kawan nak sampai doa sebab tak ada benda dulu. Maka dapat nikmat daripada Allah, sebut alhamdulillah. Maka setiap perkara yang kita ucapkan mengandungi doa, mengandungi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat setiap perkataan yang baik yang kita kata semua ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kelebihan mengucap alhamdulillah, Nabi kata law anna ad-dunya bihadafiriha biyadi rajulin min ummati. Sekiranya bumi ini diletakkan di atas tapak tangan umatku, thumma qala alhamdulillah, maka umatku tadi ini dia ucap alhamdulillah, laka alhamdulillah afdalu min dzalik. Nabi kata, ketahuilah oleh kamu semua, ketahuilah oleh kamu wahai umatku, ucapan alhamdulillah itu terlebih baik, terlebih hebat, terlebih afdal daripada bumi, isi bumi dan juga segala kekayaan yang kamu ada. Ucap alhamdulillah saja. Tapi berapa ramai orang yang boleh ucap alhamdulillah. Dia bangun pagi, dia tak bunyi doa, dia bunyi halil dulu. Dia bunyi sopan antara tadi. Dia masuk bilik ia pun tak baca doa yang macam diajar oleh Nabi SAW. Dia sakit perut, makan kedai mamak mana tak tahu belah gantung, dia order telur separuh masak, dia bubuh apa, kicap masin sikit, dia tuang lada ni tak saya dah pasal lama tak makan. Dia jadi tak ketahuan lagu mana tak tahu. Dia tuang punya tuang sampai naik ke lagu telur habis punya banyak, dia kebut apa, lada ada buah. Dia kebetulan naik motor kacang kerja di sana. Motor kacang ni kalau ulah 60 pun dia pedang pada kotak dia. Jadi dulu punggung pun jadi kata dah, motor kotak 70. Sampai di Jabatan Pulau Pinang, betul hanya punya apa, mercu tanda jabatan tu, perut dia sakit mengulah. Dia kata, ya Allah, bagi dandan dulu ya Allah, weh, sampai ke rumah sakit perut, darah tak jumpa jamban, ingat Allah ni. Gaya sampai ke rumah dia masuk ni sebab pun tak ada muka dah, dia londeh dan gaya, dia tembak penuh lubang depan. Bukan tak sakit dapur ni, tak ada. Habis semua dia kena bukan nak kata alhamdulillah di orang kita. Minta maaf siapa kita pada ni, bukan nak cabut dia pulang-pulang. Dia kata dia kata belang sungguh. Dia kata belang dah tak boleh berak tu pun cukup besar makan. Dia kata tak boleh pakai sungguh mama kedai si belang dasar ni. Buat telur dia kata tak mati langsung. Dia bubuh banyak ambil mati orang lah. Maka lepas orang yang sangka kencing ucap alhamdulillah. Sebab kita fikir, cuba kita fikir selama kita keluar perut sampai dah ke hari ini, tiap-tiap hari kita masuk bilik ayat, persoalan dia siapakah yang melawaskan sistem pembuangan air kecil dan juga air besar dekat sudah. Bukan doktor, bukan profesor,
bukan arkitek, bukan orang yang buat bangunan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita nak berak, nak kencing, nak cirit, nak mendak, semua itu Allah Taala. Maka ucap alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru alhamdulillah dan soal ini. Maka ayat yang pertama Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Maka dalam menafsirkan Tuhan sekalian alam ada 5 pendapat ulama. Ulama menafsirkan kepada 5 makna. Yang pertama, rabbil alamin ialah Allah pencipta alam manusia, alam binatang dan juga alam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ialah Allah itu mengatur dan memelihara segala sesuatu. Allah doa semualah. Nak pergi Kuala Lumpur dataran Merdeka 1 Mei baru ni 29 hari bulan hantar dah kereta PCP di Kubang Semang buat alignment tayar, tukar sport rim baru color hijau pula. Masya Allah, dia semangat pun. Semangat. Dia tukar minyak power steering, dia buah angin, dia buah semua komplit set dah, speaker cantik dah. Maka dia naik kereta itu menuju ke Kuala Lumpur dataran Merdeka pada malam 1 Mei tersebut. Allah atur perjalanan dia sampai di tempat daya jahada. Daya bertukar sebab Allah mengatur segala sesuatu. Allah semua. Pergi di KLIA, naik ke terbang, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Beijing ke? Nak pergi ke Guangzhou ke? Terbang sangkut pada antara 3 negara. Kenapa? Allah atur dan Allah pelihara. Allah atur, Allah pelihara. Naik kapal selam, tak mau naik pada. Masya Allah, Allah atur. Tak boleh kapal selam, tak boleh selam. Aku yang boleh. Kita tak kena mengenal yang mati ataupun yang hidup. Kalau ingat Allah pelihara. Yang ketiga kata ulama, Allah itu pemberi segala yang hidup. Kita hidup semua dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah itu sumber segala kekuatan dan daya Allah. Allah bagi kekuatan dan kita alhamdulillah ada tubuh badan elok, tangan, jari, kaki, mulut, telinga, lidah, mata semua ada. Maka mata kita ni nak berkelip pun dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ni nak berkelip pun Allah yang tentukan boleh dan tak boleh. Maka kalau mata kita pun Allah yang tolong atur, Allah yang tolong membenarkan mata kita ni kelip dan tak kelip, maka sudah pasti kita ni hamba yang cukup lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelik dalam lemah pun lawan Islam lagi hadu pelik. Lahir baru di hospital Seberang Jaya, umur 60, lawan Islam. Masya Allah, lahir baru di hospital Seberang Jaya. Ada juga yang lahir di spesialis di Bukit Tajamu, dan lahir pada perut mak dia, pak dia beranak betul 10 hidup, umur 30 jadi ketua pemuda yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranak baru di spesialis Bukit Tajamu. Tengoklah. Nak dibandingkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Satu orang pemuda yang hebat, yang fasih lidah dia, yang hebat dalam berpidato, seorang pujangga, seorang ulama yang penuh dengan ilmu, bagikan lautan ilmu dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memeluk Islam pada umur 8 tahun. Dalam riwayat memberitahu, menceritakan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini memeluk Islam lebih awal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali. Maka Imam Anas bin Malik kata sesungguhnya Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada hari Isnin. Sedangkan pada keesokan harinya, iaitu hari Selasa,
Sayyidina Ali dah sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sayyidina Ali lahir di mana? Bukan lahir di Bukit Gajah, bukan lahir di Rostam, bukan lahir di Hospital Shah Kuala Lumpur. Dah, lahir dalam Kaabah Al-Musharrafah, tempat lahirnya Sayyidina Ali, tapi tak lawan Islam Sayyidina Ali.